Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, sebuah kabar menggembirakan bagi rakyat Indonesia bahwa pada 20 November 2023, bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa resmi UNESCO dalam Konferensi Umum UNESCO ke-42 di Paris. Keputusan ini ditandai dengan diadopsinya Resolusi 42C/28 yang mana secara konsensus dalam sesi pleno Konferensi Umum UNESCO memutuskan dan menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa sidang maupun bahasa dokumen UNESCO. Sehingga dengan demikian bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 di dunia yang akan digunakan dalam kegiatan-kegiatan UNESCO. Bahasa Indonesia yang lahir dari bahasa Melayu dan pernah digeneralisir sebagai bahasa Melayu oleh negara tetangga hingga mereka gencar mengusulkan sebagai bahasa resmi ASEAN. Namun dalam perkembangannya bahasa Indonesia makin jauh meninggalkan bahasa asalnya. Berbeda dengan bahasa Induk yang juga digunakan sebagai bahasa kenegaraan oleh negara tetangga. Namun faktanya hingga saat ini masih menuai beberapa persoalan baik dari segi penutur maupun peran bahasa dalam menyatukan kaum-kaumnya. Isu bahasa ni memang isu yang evergreen lah, isu yang selalu malar kan, berbincang pasal isu bahasa ni. Betul macam Hanim sebut tadi, ramai sebenarnya kalau kita lihat kajian-kajian berkaitan dengan pendidikan bahasa, kita dapati ramai generasi khususnya yang muda tidak menggunakan bahasa Melayu dengan cara yang betul ataupun bahasa yang betul, dicampur adukkan dengan bahasa Inggeris misalnya ataupun dipendekkan. Perkara yang utama adalah dalam dasar itu adalah bahasa Melayu digunakan untuk pendidikan. Betul. Tetapi kalau kita lihat dalam laporan harian berita, ada murid yang bukan daripada bahasa Melayu, bukan Melayu, tak minat untuk menguasai bahasa Melayu walaupun Melayu itu, bahasa Melayu ini diutamakan dalam pendidikan. Jadi adakah kerana orang kata macam sebab kerja tak mengutamakan bahasa Melayu, jadi bahasa Melayu ni tidak diutamakan oleh orang Melayu dan juga bukan Melayu, Doktor? Betul. Saya pengalaman kerja saya pernah bekerja di sekolah jenis kebangsaan juga. Jadi saya memahami apa yang Anim sebut tadi tentang minat pelajar, tentang penggunaan bahasa dan sebagainya. Kalau bahasa Melayu itu tidak wajib lulus peperiksaan, saya ingat ramai yang tak belajar. Oh, ya. Kita di negara kita ni agak unik, bukan masalah ataupun bukannya kita lemah, tapi unik. Kalau kita berada di tengah-tengah antara dua negara yang mengamalkan sistem bahasa yang mungkin sedikit berbeza dasarnya. Di Indonesia, dasar bahasa dia, bahasa Indonesia itu semua rakyat guna. Tak kira dia kaum apa, dia bangsa apa, semua menggunakan bahasa Indonesia. Mereka sangat menekankan soal bahasa Indonesia itu digunakan oleh semua kaum. Di sebelah lagi kita ada Singapura. Singapura ni bahasa resminya bahasa Melayu, tetapi kalau kita ke Singapura seluruhnya menggunakan bahasa Inggeris. Jadi mereka sudah menekankan penggunaan bahasa Inggeris dalam kehidupan mereka. Kita berada di tengah-tengah. Satu pihak kita nak guna bahasa Melayu, nampaknya macam bersemangat nak guna bahasa Melayu kan. Tetapi dalam amalan kita banyak menggunakan bahasa Inggeris. Termasuk juga di sektor kerajaan. Melayu kita kena terima hakikat di Malaysia sebagai rakyat. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan, bahasa rakyat negara ini. Siapa yang jadi warga negara dan siapa yang jadi rakyat kena terima bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tapi kita lihat penguasaan, kalau kita tak gunakan bahasa Melayu dan sebagainya, tak ada undang-undang. Ini yang menyebabkan kelonggaran dari segi undang-undang kita, dan ini menyebabkan ramai di kalangan rakyat Malaysia berbilang bangsa tidak fasih dan menguasai bahasa Melayu. Ini kita pergi kepada sumber rakyat Malaysia. Sekarang kita pergi pada fokus apa itu Melayu, orang Melayu. Pasal 160 perlembagaan yang dikatakan Melayu itu berbahasa Melayu, beragama Islam dan mengamalkan budaya Melayu. Jadi yang dikatakan Melayu itu ada juga Melayu yang tak fasih dan menguasai bahasa Melayu. Adakah dia bukan Melayu? Ini tafsiran, tak ada undang-undang. Ini tafsiran saja apa itu Melayu. Jadi untuk garis panduan. Jadi bahasa jiwa bangsa dilihat pada bangsa. Jadi kita mesti lihat dari segi sosiologi, antropologi, apa itu Melayu, bangsa Melayu. Di sini saya akan tambahkan bahwa bangsa Melayu bukanlah bangsa Malaysia. Dan kita lihat pula dari segi konteks politik pula, bangsa Malaysia. Ini kita lihat bangsa Malaysia adalah semua rakyat Malaysia, tak kira apa bangsa.
dijadikan bangsa Malaysia. Jadi bangsa Melayu dan bangsa Malaysia. Jadi dalam konteks kenegaraan, dalam perlembagaan kita, bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan pada negara bangsa Malaysia. Tapi kenapa kita tukar pada bahasa Malaysia bukan tetap guna bahasa Melayu? Ini pun satu salah. Kita tidak boleh menggunakan bahasa ke Malaysia. Bahasa Malaysia baru tahun 1963 bermula dan digunakan tahun 70-an. Sebenarnya bahasa Melayu tetap bahasa Melayu. Dalam perlembagaan pasal 152, bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Ini kita kena kuat dan kukuhkan. Jadi saya rasa pejuang bahasa semua, orang undang-undang semua kata ini tegas. Jadi saya nak lihatkan bahasa Melayu itu bahasa jiwa bangsa. Jiwa bangsa orang Melayu satu. Bila kata bahasa Melayu, itulah perasaan orang Melayu, kasih sayang, kehebatan orang bertutur. Dan bahasa jiwa bangsa kepada bangsa Malaysia, setiap rakyat fasih. Yang menjadi masalah, bahasa Melayu tidak ada peruntukan undang-undang penguatkuasaan. Kalau salah penggunaan bahasa apa sebagainya nak dihukum, kecuali ada di kerajaan tempatan dari segi iklan kalau macam Dewan Bandar Raya ni banyak menurunkan kesalahan bahasa. Itu ada. Tapi dari segi percakapan, amalan, mesyuarat, tak ada satu undang-undang yang menetapkan. Jadi bila nak menentukan dari segi falsafah bahasa jiwa bangsa, itu memang betul lah. Kehebatan bangsa Perancis kerana bahasa dia, Jepun kerana bahasa Jepun, Cina dengan bahasa Mandarin. Ini kekuatan. Kekuatan di Malaysia ialah bahasa Melayu. Tapi dari segi amalan, kita tak sejiwa hebat jiwa bangsa tu seperti orang Cina, Korea, Jepun, Jerman, Perancis. Ini kelemahan kita. Jadi yang saya dapat. Gapena tetap mempertahankan bahasa Melayu sebagai bahasa orang Melayu, jiwa bangsa dan jiwa bangsa rakyat Malaysia atau bangsa Malaysia. Gapena tetap mempertahankan berdasarkan pada perlembagaan pasal 152 bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan menjadi bahasa perpaduan, bahasa kesatuan, bahasa ilmu, di pusat bahasa komunikasi dan menjadi bahasa antarabangsa. Nombor 5 di antara bahasa-bahasa ribuan yang lain, kita nombor 5 ranking. Jadi saya rasa tak nampak mengapa bahasa Melayu tidak dapat dimartabatkan. Yang penting semangat pemimpin. Ya, memang tak ada bahasa Australia, tak ada bahasa Amerika Syarikat, yang ada bahasa Inggeris. Ya, saya setuju itu. Tapi dalam konteks negara kita, perpaduan tidak ada langsung sejak merdeka. Sistem yang ada pun memisahkan setiap bangsa. Bahkan bahasa, budaya dan agama dijadikan alat politik perkauman. Maka saya fikir, tak ada masalah kalau bahasa Melayu itu juga dipanggil sebagai bahasa Malaysia, kerana ia menunjukkan bahawa bahasa ini milik semua warga negara Malaysia. Milik Melayu, Cina, India, orang asli, pribumi Sabah dan Sarawak. Istilah bahasa Melayu, bahasa Malaysia, benda ni sebenarnya satu polemik yang tidak berkesudahan dekat Malaysia ni. Lama sudah rakyat Malaysia ni saling bergaduh antara sesama lain. Kita nak gunakan istilah bahasa Melayu ataupun istilah bahasa Malaysia. Sebenarnya benda ni kira macam dia mencapai tahap mainstream bermula 2007 lah. Padahal sebelum 2007 pun perbincangan, perbahasan berkenaan isu yang sama sudah ada. Pada tahun 2007, kabinet ketika itu mengumumkan penggunaan bahasa Malaysia. Sehingga buku teks dekat beberapa tahap pendidikan pun dipindah daripada bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia. Sehingga hari ini, rakyat Malaysia sendiri masih mengalami kecelaruan identiti. Rakyat Malaysia sendiri keliru nak gunakan istilah bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia. Okey, terlepas dari polemik tentang bahasa di negara jiran, namun kita patut bersyukur bahawa bahasa Indonesia yang tak hanya menyatukan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, namun bahasa Indonesia kini makin dikenal dunia dan menjadi bahasa resmi lembaga PBB UNESCO. Akan tetapi hal yang paling penting bagi kita adalah untuk tetap melestarikan bahasa daerah, membudayakan bahasa Indonesia dan mempelajari bahasa-bahasa asing.